Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorigus. Tumpuan berita, Gabungan Parti Sarawak GPS melancarkan manifesto pilihan raya umum PRU ke-15 yang menyeluruh, berpaksikan kepentingan rakyat dan mengutamakan masa depan negara. Bertemakan menjamin Sarawak stabil, maju dan makmur, manifesto itu dirancang berdasarkan 5 tonggak utama, 25 teras serta 215 komitmen untuk dilaksanakan. Menurut pengerusi GPS merangkap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Oping, ia berperanan sebagai dokumen aku janji gabungan tersebut kepada rakyat. Jelasnya, antara perkara utama yang disasarkan oleh GPS menerusi manifesto ini termasuk meneruskan perjuangan mendapatkan semula hak-hak Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan laporan jawatankuasa antara kerajaan IGC. Kita kendakkan satu kerajaan Sarawak yang berpandangan jauh, berintegriti dan juga cemerlang. Kita berkendakkan politik stabil dan ada tuju jelas ke arah 2030. Keempat, memperkenalkan dan melaksanakan 120 inisiatif dan dasar utamakan rakyat. That means people centric. Yang kelima, dasar sosial, agama dan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran Manifesto GPS untuk PRU 15 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Ahad. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Sohari menambah, manifesto ini akan memberi perhatian kepada pembangunan setiap lapisan masyarakat seperti golongan B40, M40, orang muda, pelajar, wanita, kanak-kanak, warga emas, golongan orang kurang upaya, penjawat awam serta mereka yang berada di bandar dan juga luar bandar. Beliau mengulas lanjut manifesto itu dilaksanakan supaya GPS terus berjaya meningkatkan pendapatan negeri ini. Dalam masa sama, pengerusi GPS itu menegaskan kerjasama kuat diperlukan antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. Katanya, kejadian yang berlaku semenjak tahun-tahun lepas telah menyebabkan masa dibuang begitu sahaja, yang mana kerajaan sepatutnya menumpukan kepada pelaksanaan dasar-dasar untuk manfaat rakyat. And now Sarawak GPS is, though we are a bit independent on our own politically, we also want to have a very strong federal government at the center. More so, 2023, 2024, the global economy is not that promising. There's going to be recession creeping in, meaning we have to have a very effective policy to improve our economy, at the same time to make sure that people have food on the table. Terdahulu ketika berucap dalam Majlis Pelancaran Manifesto GPS bagi PRU 15, Premier Sarawak memberitahu kerajaan GPS telah mentadbir urus negeri dengan baik sehingga berjaya mengandalkan pendapatan yang diperoleh. Katanya Sarawak telah memperoleh pendapatan melebihi 10 bilion ringgit pada tahun ini. Dulu kita terima hanya dalam lingkungan 4 bilion, 5 bilion. The highest was 6 bilion. Dalam masa 4 tahun kita telah mempunyai revenue more than 10 bilion untuk Sarawak. Menurutnya, kejayaan tersebut adalah hasil daripada pendekatan kerajaan di bawah pimpinan beliau dalam memajukan ekonomi Sarawak. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Sohari berkata GPS akan bertanding atas tiket sendiri buat kali pertama di peringkat PRU dan menampilkan calon-calon yang berwibawa. Sebab itu, 19 hari bulan, kita menyeru rakyat Sarawak supaya memberi sokongan kepada GPS kerana GPS saja yang boleh menjaminkan masa depan mereka. Pemimpin GPS bertukar ganti, tetapi semangat GPS untuk mempertahankan Sarawak, memajukan Sarawak, memakmurkan Sarawak akan terus
diperjuangkan. Terdahulu ketika berucap, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, manifesto GPS merupakan komitmen untuk memastikan Sarawak terus stabil dan maju. Justru beliau menyeru semua rakyat Sarawak untuk bergerak dalam satu haluan demi masa depan negeri yang lebih cerah. Not only we are going to pursue to fight for our constitutional right, tapi kita juga akan berjuang untuk membela hak rakyat Sarawak ini. Rakyat Sarawak berhak untuk mendapatkan peruntukan yang lebih besar daripada kerajaan persekutuan untuk kita meningkatkan lagi pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas seperti jalan raya, jambatan, bekalan air, elektrik dan sistem telekomunikasi. Tambahnya, Kerajaan Sarawak juga mahu Kerajaan Persekutuan bekerjasama untuk mempertingkatkan dan memperbanyakkan program sosioekonomi bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus membasmi kemiskinan. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah timbalan yang dipertua Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB merangkap pengarah operasi PRU15 GPS Datuk Amar Douglas Uga Embas, Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koh Hian, Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Joseph Salang Gandum, Naib Presiden Kanan 2 Parti Demokratik Progresif PDP Senator Datuk Paul Igai, mewakili Presiden PDP serta Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak akan memohon semula projek jalan dari Bunut ke Jalan Sibu Tanjung Manis sepanjang 5 km yang telah dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu sekiranya gabungan Parti Sarawak GPS menang di Parlimen Tanjung Manis dalam pilihan raya umum PRU ke-15. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul berkata, projek jalan ini amat penting bagi membawa kemudahan di kawasan Sungai Sian dan Bunut untuk mendapatkan akses jalan terus ke Sibu dan Tanjung Manis. Ujung sana Muara Bunut ada satu jeraya 5 km pergi ke Sibu Tanjung Manis. Ujung Prab sana lebih kurang dalam 5 km dan lebih kurang dalam 45 dekat 50 juta lah. Dulu sudah minta itu bikin jeraya sana. Tapi PH masuk potong, tidak ada. Tapi malah mau marah lah. Marah-marah pun tidak guna juga. Sudah lepas mah. Sekarang ini saya mau minta lagi supaya pergi sana cakap minta itu jeraya. Jadi kamu semua tidak perlu lagi naik ferry mah. 5 km ujung sana pergi sana. Ada satu lagi jeraya sana. Ada satu jalan semen. Nanti selepas naik feri masuk kiri terus pergi ke Naga Bangkit. Itu lebih kurang dalam 4 km. Lebih kurang dalam 40 lebih juta juga. Itu pun kita sudah minta juga. Datuk Abdullah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop berucap demikian semasa mengadakan walkabout bersama calon GPS bagi Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusuf Abdul Wahab di daerah mengundi Bunut Bintangor pada Ahad. Beliau juga menyeru penduduk di situ memberikan kemenangan besar kepada GPS pada PRU15 supaya wakil-wakil rakyat Sarawak lebih kuat bersuara menuntut hak-hak negeri ini di peringkat persekutuan. Sementara itu, Insinyur Yusuf dalam ucapannya menyeru para pengundi agar terus memberikan sokongan kepada GPS untuk terus membawa pembangunan di seluruh Sarawak. Antara kawasan yang dilawati mereka ialah komuniti Cina di Sungai Sian dan rumah-rumah panjang di dalam kawasan daerah mengundi Bunut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.